Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan penilaian satu kami bagi kursus AA 20103 Metodologi Penyelidikan dan Analisis Data. Tajuk bagi artikel yang akan kami bentangkan adalah berkaitan dengan Climate Action dan Smart City. Kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, antaranya iaitu Muhammad Taufik bin Khairuddin, Muhammad Said bin Luqman iaitu saya sendiri, Awang Muhammad Syahir bin Muhammad Irwan, Abdul Rahim bin Adisa, dan yang terakhir Surendran Kalai Chelvan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Said bin Luqman, memegang nombor metrik BA 2211-0329, akan membentangkan artikel saya bagi kursus AA 20103 Metodologi Kajian dan Analisis Data. Tajuk artikel yang dipilih oleh saya adalah What Make a City Smart in the Anthropocene? A Critical Review of Smart Cities Under Climate Change. Bahagian yang pertama, iaitu abstrak. Dalam beberapa tahun belakangan ini, bandar pintar telah menjadi popular dalam penyelidikan dan amalan dengan tumpuan awal pada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi untuk meningkatkan fungsi bandar. Perhatian telah beralih ke arah keupayaan kemampanan dengan penyelidik menyokong pembangunan bandar pintar yang boleh membantu dalam usaha untuk mengurangkan dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Dalam ulasan artikel ini, penyelidik cuba untuk mensintesis kesusasteraan semasa di sekitar bandar pintar dan perubahan iklim, dan membincangkan faedah dan cabaran bandar pintar dalam konteks mengurangkan dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Bahagian yang kedua, iaitu pengenalan. Bank Dunia meramalkan bahawa hampir 70% penduduk dunia akan tinggal di bandar menjelang tahun 2050. Pertumbuhan bandar yang pesat ini berlaku bersama-sama perubahan iklim, memberi tekanan kepada infrastruktur fizikal dan perkhidmatan bandar. Cabaran ini menggalakkan penyelidik, penggubal dasar dan pengamal mencari pendekatan baharu dalam perancangan dan pengurusan bandar, termasuk konsep bandar pintar. Konsep bandar pintar semakin popular sebagai topik penyelidikan dan rangkah kerja asas, tetapi tiada definisi yang dipersetujui secara universal. Terdapat tumpuan yang muncul pada aspek kecekapan dalam definisi bandar pintar. Bahagian yang ketiga, matlamat dan objektif kajian. Terdapat dua matlamat dan objektif kajian, iaitu untuk mensintesis kesusasteraan terkini yang mengelilingi bandar pintar dan perubahan iklim. Yang kedua, untuk membincangkan faedah bandar pintar berkenaan dengan usaha mitigasi dan penyesuaian perubahan iklim. Bahagian yang terakhir, iaitu peranan ahli sosiologi dalam Smart City dan Climate Action di Kota Kinabalu, Sabah melalui penyelidikan tingkah laku masyarakat. Yang pertama, penyelidikan tentang tingkah laku dan pilihan orang. Menjalankan penyelidikan mendalam tentang tingkah laku dan keutamaan orang ramai yang berkaitan dengan penggunaan teknologi pintar, penyesuaian kepada perubahan iklim dan penyertaan dalam program kemampanan. Analisis bagaimana tingkah laku dan pilihan orang ramai boleh mempengaruhi penggunaan teknologi pintar dan usaha mitigasi perubahan iklim. Yang kedua, mereka bentuk program pendidikan dan kesedaran awam. Berdasarkan hasil penyelidikan, ahli sosiologi boleh membantu mereka bentuk program kesedaran dan pendidikan awam yang berkesan. Program ini dapat meningkatkan pemahaman orang ramai tentang perubahan iklim dan faedah teknologi pintar, menggalakkan tingkah laku mampan dan penggunaan teknologi pintar yang lebih cekap melalui kempen pendidikan dan kesedaran awam. Bahagian ini merupakan bahagian sambungan daripada peranan ahli sosiologi. Yang ketiga, menyokong perubahan tingkah laku positif. Ahli sosiologi boleh membantu dalam mereka bentuk inisiatif yang menggalakkan perubahan tingkah laku positif dalam masyarakat, seperti mengurangkan pengelepasan karbon, menggunakan pengangkutan lebih mampan dan kecekapan tenaga. Mereka boleh bekerjasama dengan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan untuk membina program insentif, sokongan dan ganjaran yang menggalakkan orang ramai mengamalkan tingkah laku yang lebih mampan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan yang saya kasihi sekalian.
Nama saya Abdul Rahim bin Hadis, nomor matriks BE22110228. Tajuk artikel yang saya kaji ialah Comprehensive Platform for Air Pollution Control System Operation in Smart Cities of Developing Countries, a Case Study of Tehran. Analisis artikel. Yang pertama, pengawalan pencemaran udara di bandar-bandar besar adalah penting untuk kesihatan manusia dan alam sekitar. Pencemaran udara merupakan masalah serius di bandar-bandar padat penduduk. Kajian ini membentangkan rangka kerja untuk sistem kawalan pencemaran udara yang pintar di negara membangun. Rangka kerja ini melibatkan penggunaan model perjanjian pakar dengan penyertaan pentadbir dari Teheran. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem sokongan keputusan DSS yang dilengkapi dengan sistem udara dapat membantu memantau kualiti udara. Selain itu, ia mencadangkan penggunaan algoritma pembelajaran menggunakan mesin dan analisis data untuk menentukan kepekatan bahan pencemaran udara. Secara keseluruhannya, pelaksanaan model ini di bandar pintar boleh membantu mencapai beberapa matlamat pembangunan lestari SDG seperti peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, pembangunan bandar dan komuniti yang mampan, tindakan iklim, serta peningkatan kualiti hidup. Pencemaran udara telah menjadi isu kritikal di negara-negara maju dan membangun, dan pertumbuhan pesat penduduk bandar hanya menambahkan masalah di banyak bandar. Untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang pencemaran udara, pentadbiran pencemaran alam sekitar Teheran mengikut Indeks Kualiti Udara EPA telah menjalankan kajian yang merangkumi sub-indeks untuk ozon seperti PM10 dan PM2.5, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Objektif dan matlamat kajian di Bandar Teheran. Pertama, meramal indeks kualiti udara IQI di Bandar Teheran menggunakan kaedah algoritma. IQI digunakan untuk melaporkan kualiti udara dalam masa dan memberikan maklumat kepada orang ramai tentang kesan kesehatan akibat pencemaran udara. Ramalan IQI akan memberikan pihak berkuasa maklumat yang berharga untuk membuat keputusan dan mengambil langkah yang perlu untuk mengurangkan pencemaran udara dan meminimumkan kesan negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ramalan tahap pencemaran udara bukan saja memaklumkan keputusan untuk mengurangkan pencemaran, tetapi juga membolehkan orang ramai dimaklumkan tentang kawasan yang mempunyai tahap pencemaran yang paling teruk. Objektif kedua ialah mengenal pasti bahan-bahan penyebab pencemaran udara. Yang pertama ialah sulfur dioksida. Sulfur oksida termasuk sulfur dioksida dan sulfur trioksida adalah sejenis bahan pencemaran udara. Sulfur dioksida membentuk sebagian besar sulfur oksida pada kira-kira 98%. Gas tidak berwarna dan tidak mudah terbakar ini tidak kelihatan, tetapi boleh dikesan oleh daya bau manusia pada kepekatan melebihi 3 bagian per juta ppm. Yang kedua, karbon monoksida. Karbon monoksida ialah gas tidak berbau dan tidak berwarna yang telah menjadi toksik dan mengakibatkan maut dalam kepekatan tinggi. Pada kepekatan yang paling rendah, ia boleh membawa kepada gejala seperti keletihan, sakit kepala, pending, dan sawan. Yang ketiga ialah nitrogen oksida. Nitrogen monoksida juga dikenali sebagai nitrogen oksida yang paling lazim di udara dan tidak mempunyai kesan berbahaya kepada manusia pada kepekatan atmosfera biasa. Peranan ahli sosiologi dalam implementasi pencemaran udara dengan smart city di Kota Kinabalu, Sabah. Peranan yang pertama ialah menganalisis kesan sosial. Ahli sosiologi dapat melakukan kajian dan analisis untuk memahami kesan sosial pencemaran udara pada masyarakat di Kota Kinabalu. Ini merangkumi pemahaman kesan kesehatan dan ekonomi. Hasil kajian ini dapat digunakan untuk merancang jalan penyelesaian yang lebih tepat dan komprehensif. Yang kedua, penyertaan komuniti. Ahli sosiologi boleh membantu mereka membentuk program penyertaan komuniti yang kukuh seperti forum warga negara, mesyuarat komuniti, atau kempen kesedaran awam. Hasil daripada penyertaan komuniti ini, masyarakat di Kota Kinabalu lebih terdedah dengan pentingnya menjaga pencemaran udara
dan sekaligus mewar-warkan program ini di media sosial. Yang ketiga, kajian budaya dan nilai tempatan. Ahli sosiologi boleh membantu dalam memahami nilai budaya dan faktor tempatan yang boleh mempengaruhi sikap dan tindakan orang ramai terhadap pencemaran udara. Ini penting untuk mereka bentuk message dan program yang relevan dengan konteks budaya di Kota Kinabalu. Yang terakhir ialah menganalisis tingkah laku komuniti. Ahli sosiologi boleh menjalankan penyelidikan untuk memahami tingkah laku komuniti yang berkaitan dengan mobility, penggunaan tenaga, dan corak penggunaan yang menyumbang kepada pencemaran udara. Dengan memahami faktor yang mempengaruhi tingkah laku ini, kerajaan boleh merangka dasar dan kempen yang lebih berkesan dalam mengubah tingkah laku ke arah amalan yang lebih mapan. Sekian dan terima kasih. Saya Awang Muhammad Syahir bin Muhammad Irwan, nama matriks BA22160777. Tajuk artikel yang saya kaji ialah Sabah Community Reception Toward Tourism Development Impact Based Environment Perspective. Analisis artikel, pelancong merupakan salah satu industri yang berkembang pesat di dunia, mempunyai sumbangan besar kepada pendapatan negara dari segi bukan sahaja pertumbuhan ekonomi tetapi juga mata wang, pertukaran dan pekerjaan. Hasil kajian penduduk tempatan amat positif dengan pembangunan pelancongan yang berlaku di negeri Sabah. Pendanaan ekonomi harian meningkat berkali ganda melalui usaha kerajaan dan kerajaan negeri dalam membangun dan meningkatkan sektor pelancongan. Secara keseluruhannya, pembangunan aktiviti pelancong telah menjana dan merencanakan ekonomi negeri dan negara. Sememangnya tidak dapat dielakkan apabila pembangunan pelancongan dilakukan akan membawa kepada minoriti impak kepada alam sekitar. Namun perkara ini harus dikawal dan diurus dengan betul dan tepat. Sebagai contohnya, apabila landscape pesisir pantai dinamik taraf dan diubah sesuai untuk tujuan aktiviti pelancongan, maka kawasan-kawasan hijau masih perlu dipelihara dan dijaga dengan baik untuk mengelakkan keruntuhan alam sekitar hijau ini. Seterusnya, peranan ahli sosiologi dalam mengkaji dan memahami impak pembangunan pelancongan berdasarkan perspektif alam sekitar dalam konteks Smart City di Kota Kinabalu, Sabah. Pertama, ahli sosiologi boleh melakukan analisis sosial untuk memahami bagaimana pembangunan pelancongan memberi kesan kepada masyarakat setempat dan di komuniti di sekitar Kota Kinabalu. Mereka boleh melihat bagaimana perubahan sosial, ekonomi, dan budaya berlaku akibat pembangunan pelancongan yang berpusatkan pada Smart City. Ahli sosiologi boleh memainkan peranan penting dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam membuat keputusan berkaitan dengan pembangunan pelancongan. Mereka boleh membantu memperebutkan suara dan kepentingan masyarakat setempat dalam memproses perancangan dan pelaksanaan Smart City, serta memastikan keputusan yang diambil mengambil kira perspektif alam sekitar. Seterusnya, ahli sosiologi boleh menjalankan penyelidikan lapangan untuk mengumpul data dan maklumat tentang persepsi dan pengalaman masyarakat berkaitan dengan pembangunan pelancongan berpusatkan pada Smart City. Mereka boleh melakukan temu bual, pemerhatian, dan analisis data untuk memahami bagaimana masyarakat merespon dan berinteraksi dengan perubahan yang berlaku. Sekali, ahli sosiologi boleh menganalisis impak sosial pembangunan pelancongan berpusatkan pada Smart City di Kota Kinabalu. Mereka boleh melihat bagaimana pembangunan ini mempengaruhi struktur sosial, hubungan antara kumpulan dan kualiti hidup masyarakat setempat. Mereka juga boleh mengenal pasti ketidaksamaan sosial yang mungkin timbul akibat pembangunan tersebut. Kesimpulannya, dengan melibatkan ahli sosiologi dalam memahami dan menganalisis impak pembangunan pelancongan berpusatkan pada Smart City dari perspektif alam sekitar di Kota Kinabalu, Sabah, dapat membantu memastikan bahawa pembangunan tersebut sejajar dengan keperluan dan kepentingan masyarakat setempat, serta menjaga kelestarian alam sekitar.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Taufik bin Nairudin, nomor matriks BE 22110634. Tajuk artikel saya ialah Sustainable and Community Center Development, Smart City and Villages. Analisis artikel. Artikel ini menumpukan pada keperluan untuk memikirkan semula dan mengkonseptualisasikan semula konsep yang diterima tentang smart city dan kampung, dengan mengalihkan perhatian daripada penyelesaian teknologi serta mengalihkan kepada community dan kemampanan. Dengan cara ini kita boleh menyokong peralihan daripada pembangunan yang lebih tertumpu pada teknologi kepada pembangunan yang lebih tertumpu kepada community. Masyarakat sedemikian akan mengambil kira keperluan masa kini tanpa menjelaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Oleh itu, pendekatan ini akan relevan untuk perancang dan pembangunan penyelesaian digital masa depan dengan menekankan aspek manusia dan alam sekitar di bandar pintar dan kampung. Penyelesaian baru itu akan membantu mencapai kedudukan neutral iklim dengan pengubah paradigma, melompat daripada corak perancangan bandar dan luar bandar standar kepada pengubah pemikiran dalam masyarakat. Bagian penting dalam hal ini ialah memberi lebih perhatian kepada pemerkasaan di peringkat individu dan community, serta memastikan penerimaan sosial terhadap penyelesaian teknologi baru untuk melaksanakan pemikiran baru dan prinsip berkaitan. Ringkasan artikel ialah perubahan-perubahan smart city perlu dicapai dalam dua peringkat. Pertama, di peringkat individu dan community yang perlu memahami bahwa teknologi bukanlah makhluk menakutkan, tetapi boleh berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan keadaan hidup. Contohnya, kebanyakan orang-orang di kampung buta teknologi dan takut akan teknologi. Selain itu, perlunya rangka baru untuk dasar sains, teknologi, dan inovasi yang sepatutnya menekankan pemahaman bagaimana menggunakan dasar sains dan teknologi untuk memenuhi keperluan sosial dan menangani isu-isu masyarakat yang lestari dan inklusif. Akhirnya, untuk memastikan kelestarian sosial, pemilikan, dan keberkesanan, penyelesaian baru dalam jangka panjang, proses pembangunan smart city ini perlu bermula, disesuaikan, dan dipimpin oleh orang dan di keperluan mereka serta diperkuat oleh inovasi terbuka. Seterusnya, peranan ahli sosiologi dalam pembangunan smart city yang seiring dengan penempatan perkampungan di Kota Kinabalu, Sabah. Peranan ahli sosiologi yang pertama ialah untuk menganalisis sosial. Ahli sosiologi dapat melakukan analisis sosial yang mendalam tentang komuniti tempatan di Kota Kinabalu, memahami struktur sosial, nilai-nilai, norma, dan pola interaksi yang mempengaruhi cara orang tinggal dan bekerja dalam bandar tersebut. Analisis ini dapat membantu pihak berkuasa dan memahami keperluan dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, ahli sosiologi juga dapat mengkaji isu sosial. Ahli sosiologi boleh membantu mengenal pasti dan mengkaji isu-isu sosial yang mungkin timbul dalam transformasi bandar pintar seperti ketidaksetaraan sosial, migrasi, kekurangan perumahan, dan lain-lain. Mereka juga boleh memberikan panduan kepada pihak berkuasa dalam mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Di samping itu, pembinaan kesadaran awam juga adalah salah satu peranan ahli sosiologi. Ahli sosiologi boleh membantu dalam pembinaan kesadaran awam tentang kepentingan pembangunan bandar pintar, manfaatnya, dan perubahan yang mungkin timbul. Mereka juga boleh mengukuhkan persepsi positif tentang transformasi bandar pintar dalam kalangan penduduk tempatan. Akhir sekali, penyertaan community. Ahli sosiologi boleh memainkan peranan dalam mendorong penyertaan community dalam proses pembangunan bandar pintar. Mereka boleh membantu merancang program penyertaan awam, menjalankan kajian sokongan, dan menggalakkan komunikasi antara community, pihak berkuasa, dan pembangun. Kesimpulannya, peran ahli sosiologi sangat penting dalam pembangunan smart city di Kota Kinabalu, Sabah. Ahli sosiologi main peran yang signifikan dalam memahami komuniti tempatan, hubungan sosial kebudayaan, dan isu-isu sosial yang berkaitan dengan transformasi bandar pintar. Mereka juga membantu dalam mempromosikan penyertaan komuniti, mengkaji impak sosial, dan mengatasi isu-isu sosial yang mungkin timbul. Dengan bantuan ahli sosiologi, pembangunan smart city dapat menjadi lebih berwawasan sosial dan memenuhi kepentingan masyarakat tempatan yang ada di bandar dan luar bandar, khususnya di Kota Kinabalu yang mempunyai kampung-kampung di dalam bandar.
Salam sejahtera, nama saya Surindran Kalachelvan, memegang nometrik BA22160784. Saya akan membentangkan artikel bagi kursus AA20103 Metodologi Penyelidikan dan Analisis Data bertajuk Penyesuaian Kedudukan kepada Perubahan Iklim di Bandar Pintar Eropah. Berikut merupakan analisis artikel. Artikel Bandar Pintar dan Perubahan Iklim membincangkan konsep bandar pintar dan potensinya untuk memerangi perubahan iklim. Ia meneroka hubungan antara bandar pintar dan penyesuaian perubahan iklim. Kerana bandar semakin terdedah dengan kesan perubahan iklim, bandar pintar juga menyediakan insentif ekonomi untuk mewujudkan komuniti yang adaptif, cekap, tenaga dan mampan. Juga membincangkan cabaran untuk mentaklifkan bandar pintar dan keperluan untuk visi jangka panjang untuk bandar menjadi mampan berdaya tahan terhadap perubahan persekitaran. Pelbagai kajian dan projek yang berkaitan dengan bandar pintar dan perubahan iklim. Satu projek iaitu Smart Eco menganalisis pembangunan bandar pintar dan hijau di beberapa negara Eropah, termasuk Belanda. Satu lagi projek menganalisis mobility insentif alam sekitar di 62 bandar Spanyol dengan lebih 500,000 penduduk. Artikel ini juga membincangkan kedudukan beberapa bandar Austria dari segi inisiatif bandar pintar. Mereka menekankan kepentingan mempertimbangkan aspek sosial, budaya dan alam sekitar dalam pembangunan bandar pintar. Bahawa melibatkan penyertaan rakyat, mempertimbangkan nilai sosial dan budaya, menggalakkan kesaksamaan sosial, dan menggunakan teknologi yang sesuai adalah faktor yang penting dalam membina bandar pintar. Secara keseluruhannya, artikel itu menyediakan ulasan komprehensif tentang literatur tentang bandar pintar dan perubahan iklim. Seterusnya, objektif dan matlamat kajian. Objektif kajian adalah untuk mengkaji hubungan antara konsep bandar pintar dan penyesuaian kepada perubahan iklim. Yang kedua, untuk mengkaji potensi bandar pintar dalam membantu mengatasi masalah perubahan iklim. Yang ketiga, untuk mengkaji cabaran dan menentukan definisi bandar pintar dan keperluan untuk visi jangka panjang bagi pembangunan bandar yang mampan dan tahan laksat. Matlamat kajian untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep bandar pintar dan bagaimana ia berkaitan dengan penyesuaian kepada perubahan iklim. Yang kedua, untuk memberikan gambaran tentang potensi bandar pintar dalam membantu mengatasi masalah perubahan iklim dan bagaimana ia dapat memberikan insentif ekonomi untuk membina komuniti yang mampan dan berkesan. Yang terakhir iaitu untuk memberikan kesedaran tentang cabaran dalam menentukan definisi bandar pintar dan keperluan untuk visi jangka panjang bagi pembangunan bandar yang mampan dan tahan laksat. Yang terakhir, bagaimana Smart City boleh dibangunkan di Kota Kinabalu melalui peranan sosiologi, iaitu fenomena sosial. Yang pertama, kajian demografi, menjalankan kajian penduduk Kota Kinabalu untuk memahami komposisi demografi, keperluan sosial, tahap pendidikan, kadar pengangguran dan masalah sosial yang lain. Maklumat ini penting untuk mereka bentuk penyelesaian yang sesuai dengan konteks sosial. Yang kedua, pengenalpastian isu sosial. Analisis sosial akan membantu mengenal pasti isu sosial yang mungkin memberi kesan kepada pembangunan bandar pintar. Ini termasuk isu seperti ketidaksamaan sosial, ketidaksamaan dan akses kepada perkhidmatan asas. Yang ketiga, perundingan komuniti. Melibatkan komuniti dalam proses analisis sosial adalah langkah penting menjalankan temu bual, mesyuarat atau tinjauan dengan penduduk Kota Kinabalu untuk memahami pandangan mereka tentang keperluan dan kebimbangan bandar pintar. Yang keempat, penyelidikan kesusastraan sosial. Kajian semua penyelidikan sosial sedia ada di Kota Kinabalu atau bandar yang serupa adalah sumber maklumat yang berharga. Ini memberi gambaran tentang masalah sosial yang telah dikenal pasti dan kemungkinan penyelesaian yang telah dicadangkan. Yang kelima, kerjasama dengan pakar sosial. Adalah penting untuk melibatkan ahli sosiologi dan pakar sosial lain dalam proses perancangan bandar pintar. Mereka boleh membantu menganalisis data sosial,
memahami kesan dasar, dan mereka bentuk penyelesaian yang lebih sesuai dengan konteks sosial. Yang terakhir, peta isu sosial. Contohnya, cipta peta yang menggambarkan lokasi dan taburan isu sosial di Kota Kinabalu.